وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه الخاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين علمنا تأويل واهدنا الصراطك المستقيم. اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah muslimin sekalian, kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada riwayat Imam Al-Hafiz Abdul Karim Ar-Rafi'i, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, an Abi Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'alatun wahidatun yata'allamaha al-mu'min khairul lahu min ibadati sanah wa khairul lahu min atiqi raqabatin min waladi Ismail. Wa inna talibal ilmi wal mar'atal muti'ata li zawjiha wal waladal barra biwalidayhi yadkhuluna al-jannah ma'al anbiya'i bighairi hisab. Hadis riwayat Imam Al-Hafiz Abdul Karim Ar-Rafi'i, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu masalah yang dipelajari oleh seorang mukmin lebih baik baginya daripada beribadah selama 1 tahun, dan lebih baik daripada memerdekakan seorang hamba dari keturunan Nabi Ismail. Dan sesungguhnya penuntut ilmu itu seorang isteri yang taat kepada suaminya dan anak lelaki yang berbakti kepada ibu bapanya masuk ke dalam syurga tanpa dihisab. Baik tuan-tuan muslimin sekalian, hadis ni dia menceritakan kepada kita
ada 3 golongan manusia yang masuk ke syurga tanpa dihisab. Yang dimaksudkan tanpa dihisab ini, diringankan hisabnya, dipermudahkan hisabnya. Nabi kata ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, dalam hadis Nabi kata, satu masalah yang dipelajari oleh seorang mukmin lebih baik baginya daripada ibadah setahun. Nabi sebut dalam hadis ni, kita belajar satu ilmu. Belajar satu ilmu untuk nak menyelesaikan masalah hidup kita. Masalah ibadah kita, masalah fiqh kita, masalah keluarga kita. Belajar satu ilmu. Belajar ni besarnya pahala tuan-tuan duduk pada malam ini. Tuan-tuan dari rumah datang ke surau, duduk dengar majlis ilmu. Nabi kata besarnya pahala, kata Nabi, khairul lahu min ibadati sanah, lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1 tahun tanpa berhenti. Dia punya pahala menuntut ilmu ni tuan-tuan lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1 tahun tanpa berhenti, tanpa ada ilmu. Kelebihan ni yang tuan-tuan dapat pada malam ni. Ni nak sebut tentang orang-orang yang masuk ke syurga tanpa dihisab. Cuma kalau perhati balik elok-elok dalam hadis ni, Nabi kata antara tujuan dia menuntut ilmu, mas'alatun wahidatun yata'allamaha, dia nak belajar untuk menyelesaikan masalah. Dalam hadis ni Nabi kecilkan skop tujuan belajar. Tujuan belajar salah satunya apa? Untuk nak memperbaiki diri. Salah satu tujuan belajar. So semua orang termasuk juga saya, kita baca hadis ni kita dah nampak Nabi ajar kat kita, kau belajar bukan sebab lain untuk diri kau, untuk nak elokkan amal ibadah kau, nak baiki diri kau. Bukan belajar nak cari salah orang. Bukan belajar kau nak nyombong diri. Bukan belajar nak beritahu engkau yang paling bagus, orang lain tak bagus. Bukan gitu. Dia Nabi dah tahu dah. Orang belajar ni macam-macam perangai orang belajar ni. Macam-macam hal. Kalau buka hadis Nabi yang lain, ada satu hadis. Antaranya hadis daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, dia jumpa Nabi SAW. Dia kata ke Nabi kata ke dia, ala adluka ala abwabil khair, nak tak aku beritahu kepada engkau pintu-pintu kebaikan. Sahabat Nabi, dia belajar dengan Nabi untuk apa? Dia nak tahu dari Nabi, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak amalan ni, mana satukah amalan yang membuka segala pintu kebaikan? Sahabat dia akan belajar dari Nabi untuk nak amal diri dia. Bila Nabi beritahu, dia beramal. Itu sahabat. Masuk juga dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, apabila sahabat tanya dekat Nabi, ayul a'mal ahabbu ilallah, dalam banyak-banyak amal ni, mana satu yang Allah Ta'ala sangat suka? Sahabat tanya ke Nabi, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak amalan kita kat dunia ni, mana satu amalan yang paling Allah Ta'ala suka? Sahabat tanya ke Nabi sebab sahabat nak tahu. Bila sahabat tahu Nabi kata, baik, ada 3 amalan yang paling Allah Ta'ala suka. Apa sahabat buat? Dia buat untuk memperbaiki diri dia. Maknanya semua orang, setiap kali bila kita belajar, antara amanah ilmu, belajar mesti beramal. Belajar mesti ada amal. Itu sebab Nabi kecilkan skop belajar kita ni. Selain daripada ilmu, kita tahu ilmu tu untuk beramal. Mas'alatun wahidatun yata'allamahal mu'min. Belajar satu ilmu nak elok diri kita, nak memperbaiki diri kita, nak elok akhlak kita, elok ibadah kita. Yang ni kata Nabi, engkau dapat pahala lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1 tahun. Besarnya pahala tuan-tuan duduk kat sini ni. Tapi niat belajar tu biar betul. Selain daripada mengisi ruang antara maghrib dan juga isyak, aku dapat ilmu ni, aku nak beramal.
Dengar hadis Nabi kata, kau belajar cari ilmu nak elok diri kau. Mulai hari ni tuan-tuan, dapat satu ilmu beramal, dapat pahala belajar lebih baik daripada beribadah selama 1 tahun. Tu besarnya pahala belajar ni. Sebab ilmu ini ada dia punya amanah dia. Ilmu mesti dicari. Cari ilmu dengan 2 cara. Satu, membaca. Yang kedua, dengan ceramah. Lepas dapat ilmu, beramal. Sambil-sambil beramal, jangan lupa satu lagi yang terakhir. Sampaikan pada orang. Tu amanah ilmu. Amanah ilmu. Nabi kata pada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, allimni nasal Quran wa ta'allamhu fa innaka imitta wa anta kadzalik zaratil malaikatu qabruk kama yuzarul baitul atiq. Wahai Abu Hurairah, ajarkan kepada manusia ilmu daripada Al-Quran. Kau belajar Quran, sampaikan pada orang. Kita belajar pada malam ni, sampaikan pada orang. Tu Nabi pesan dekat Abu Hurairah. Apa Nabi kata dekat Abu Hurairah? Maka sesungguhnya jika engkau mati dalam keadaan yang demikian. Maksudnya apa demikian tu? Kita belajar dan kita sampaikan ilmu pada orang. Kalau kau mati ketika engkau dalam keadaan demikian, zaratil malaikatu qabruk. Malaikat akan menziarahi kubur engkau selepas kematian engkau. Sebanyak mana malaikat yang menziarahi Kaabah. Kita mati tuan-tuan, Allah hantar penziarah tetap di kubur kita, yang takkan berhenti menziarahi kubur kita. Ya Allah, ampunkan dosa orang yang mati ni ya Allah. Allah hantar penziarah kubur kita daripada makhluk yang sangat mulia, yang tidak pernah melakukan dosa, daripada kalangan malaikat. Sayang bini ke laki pun takkan mampu ziarah setiap hari. Ada juga mis-mis doa kat laki dia. Sayang laki ke bini pun sama. Nangis seminggu kan, mati bini tu betul. Lepas seminggu kahwin seorang lagi, hilang menangis dia tak? Tak ada tak? Sayang anak ke bapa pun sekejap je dia punya teringat tu. Ada gak mis nak doa mak bapak kan? Tapi malaikat setiap hari doakan, ziarah kubur kita. Sebab tuan-tuan datang setiap hari, datang ke majlis ilmu. Ini besar pada tuan-tuan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Siapa keluar dari rumah datang ke suatu tempat untuk menuntut ilmu, dapat pahala jihad mati syahid. Dapat pahala mati syahid. Oh, besar pahala tu ya Allah. Tu pasal lah setiap kali kalau kuliah maghrib je, ramai mati syahid. Soalnya tu kan tidur, tu praktikal mati syahid namanya. Pahala tuan-tuan, keluar dari rumah sampai ke sini, setiap langkah tu pahala jihad. Oh, besar pahala. Naik kereta berpusing tayar tu, naik motor, kalau berjalan lagilah. Dalam hadis Nabi sebut langkah, setiap langkah orang yang ke masjid, setiap langkah dikira pahala. Ada sahabat memang buat rumah jauh sikit dari masjid, biar langkah tu banyak. Maknanya setengah jam dia datang dah, sebelum masuk waktu dah datang jalan dah. Kita janganlah pula kau duduk kat dalam sana tu jalan kaki kan, mati korang kan. Saat nafas tengah jalan mati kan. Tapi tak apalah, mati ke surau kan, besarlah pahala. Diikuti datang kat surau mesti nuntut ilmu. Ni sebut dalam hadis. Sebenarnya tuan-tuan, bila Nabi sebut hadis gini, Nabi sebut belajar menuntut ilmu, kan kita banyak sebut hadis menuntut ilmu kan, tentang kelebihan menuntut ilmu, mati syahid sekian-sekian. Sebenarnya Nabi dah bimbing kita, dah guide kita dah dalam hidup kita ni. Dalam hidup kita, banyakkan habiskan masa dengan menuntut ilmu. Nabi dah bagi guideline dah kat situ. Sebab hadis berkaitan dengan ilmu di banyak. Mati syahid dengan ilmu, setiap langkah dikira pahala. Siapa datang pada waktu pagi ke surau masjid, datang waktu subuh, lepas tu dia semayang, diikuti dengan menuntut ilmu, dapat pahala seperti pahala orang yang menunaikan haji, mendapat haji yang mabrur. Dia punya pahala satu-satu kat situ.
Belajar ilmu sebarkan pula kepada orang. Nabi kata dapat pahala. Malaikat menzarahi kubur kita. Berderet-deret. Nabi beritahu gitu sebab Nabi nak kita ni banyak menghabiskan masa dengan dunia ilmu. Kerja-kerja lah. Lepas balik kerja kau sembahyang, cari ilmu. Kau duduk kat rumah hari cuti, buka TV, cari ilmu. Ilmu je. Sebab itu ruang yang boleh kita mati syahid. Nak pergi perang, tak ada perang pun. Kalau ada perang, tak berani nak perang pun. Ni jalan yang terbaik boleh masuk syurga dengan jalan syahid, dengan menuntut ilmu. Satu Nabi sebut dalam hadis. Jalan orang yang masuk syurga tanpa dihisab, wa inna talibal ilmi. Pertama kata Nabi, dan sesungguhnya para penuntut ilmu. Apa kelebihan dia dapat? Yadkhulunal jannah, masuk ke dalam syurga. Ma'al anbiya, bersama dengan para nabi. Allah, ini lagi istimewa. Inilah orang yang akan masuk ke dalam syurga, yang paling cepat masuk ke syurga, bersama dengan para nabi. Ma'al anbiya, bukan satu nabi, anbiya, nabi-nabi. Bermula dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuanlah orang ni nanti, insya-Allah, mudah-mudahan amin. Termasuk saya jugalah kan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Soal mengantuk letih tu biasa. Memang surau ni akan datang je, mengantuk tu biasa. Tak ada nak buat. Yang penting cari ilmu. Duduklah kat sini. Kau mengantuk pun duduk kat sini. Cuma janganlah pula naik motor mengantuk kan, jatuh lah motor tu kan. Janji kau duduk je kat sini. Nak dapat pahala ilmu kat sini. Oh, nak apa lagi? Yang dogel pun ada kat rumah tu kan. Dah patut-patut orang lelaki ni sembahyang jemaah dia dekat surau kan. Dia lelaki ni pegang pesan pada anak lelaki kita. Anak lelaki sembahyang dia kat surau masjid dia. Ni dah boleh datang kat surau, datanglah patutnya kan. Tak ada tempat lain. Ustaz, ada anak bini kat rumah macam mana? Kau ada anak bini sekalipun, orang lelaki memang kat surau masjid sembahyang kau. Kan ada hadis Nabi sebut kan, yang Nabi perintahkan sahabat bakar rumah orang yang dia boleh ke masjid tapi tak nak ke masjid berjemaah kan. Hadis tu ancaman tuan-tuan bagi orang yang mampu ke masjid tapi tak nak ke masjid. Ancaman tu. Nak ceritanya betapa besar pahala. Sampai dalam mazhab Syafi'i dia letakkan fardu kifayah sembahyang kat surau masjid ni. Sebab fardu ni wajib lah bagi sekumpulan manusia. Kalau satu kelompok dia datang ke masjid, yang lain tak berdosa dah. Baik masjid kita ni ada JK surau. Kan, ada JK surau. Semua orang tukung dekat rumah, ada 3 orang kat surau kan. Ada imam, ada Bilal. Adalah siap 3 orang. Nak mengangkat dosa semua ahli qaryah kita adalah 3 orang di semayang. Tuan-tuan, nak cerita besar pahala. Datang dan diikuti dengan menuntut ilmu, cari ilmu. Dia punya besar pahala orang menuntut ilmu. Itu sebab anak kita yang pergi sekolah tu kan, belajar universiti tu. Betul, kita nak kalau boleh keputusannya bagus, peksa kan. Tak dapat exam bagus pun tak apa. Yang penting dia dapat pahala, mati nanti masuk syurga bersama dengan para nabi tanpa dihisap. Tak semua budak ambil SPM akan dapat straight A. Sekolah kalau ada lah 600 budak SPM. Dari 600 yang straight A berapa ramai je? 5-6 orang je pun. Yang dapat 11A1 tu mungkin 2 orang je. 11-1A. Yang dapat 10A dah ramai sikit, 5-6 orang. Yang dapat 6A dah kurang dah. Habis yang lain dapat apa? Yang lain kau dapat yang ni. Kau tak dapat straight A pun tak apa. Tapi kau dapat pahala masuk ke syurga bersama dengan para nabi tanpa dihisap. Yang ini tidak memerlukan bilangan A yang banyak. Cukup ikhlas kau datang belajar kat sekolah. Kau hormat cikgu kau. Kau hormat peraturan sekolah kau. Kau belajar untuk diri kau, untuk agama kau, untuk mak bapak kau. Kau dapat pahala. Yang ini tuan-tuan tidak memerlukan bilangan A yang banyak nak masuk syurga bersama dengan Nabi. Tak perlu. Cukup ikhlas dia belajar. So pesan dekat anak kita. Orang perempuan, tuan-tuan kita kena ingat orang lelaki, suami antara tanggungjawab dia, suami wajib mengajar kepada isterinya hal berkaitan dengan agama. Solat,
baca Quran. Kalau suami tak mampu nak ngajar, suami wajib izinkan isteri untuk pergi mana-mana kelas belajar. Contoh baca Quran. Kalau suami boleh ngajar, ngajarlah. Paling tidak pun bagi isteri tu peluang. Kelas online sekarang ni kan, bayar kelas tu, kita bayar untuk dia belajar. Ataupun kalau ada kuliah muslimat, izinkan isteri kita pergi kuliah muslimat tu kan. Tapi kadang-kadang perangai lelaki ni pelik-pelik kak. Duk jealous dengan bini tu kan. Ustaz yang ngajar tu handsome kan, macam Dr. Kamruzaman handsome kan. Nak dilepeh kan, macam tak percaya ustaz ngajar tu, dia kata. Ada gak jenis gitu tu. Yang ustaz tu bujang kan, tak kahwin lagi, risau kata. Wajib mak bapak suami kalau tak dapat nak ngajar isteri, kena izinkan isteri belajar dengan mana-mana guru. Paling mudah tuan-tuan, panggil guru datang kat rumah, kelas Quran, kita belajar, rumah belajar, anak pun belajar, habis cerita. Semua orang belajar kat situ. Buatlah. Masa saya bujang dulu kan, memang saya banyaklah buat kelas gitu. Tapi belah KL, belah Shah Alam, belah Kelana Jaya kan. Masa tu buatlah kelas, satu family datang belajar sekali kat situ. Sebulan sekali, seminggu sekali gitulah belajar. Satu tuan-tuan ni masuk syurga tanpa dihisap ni tadi. Masuk syurga tanpa dihisap, yang pertamanya adalah para penuntut ilmu. Yang kedua, masuk syurga bersama dengan para nabi tanpa dihisap. Wal mar'atal muti'ata li zawjiha. Isteri yang taat kepada suami. Nak cerita tak boleh ke? Bini tak ada sinang-sinang kan? Ada rakam FB ke tak ada? Ada. Dia tengok tak agak-agak orang perempuan? Tengok ya. Kalau dia ada kat belakang tu sedar ke cerita. Belum start lagi muslimat datang kan? Belum start lagi. Belum lagi. Sebab setengah surah saya perasan dia dah mula dah. Tapi dia mula pun tak ramai kat orang perempuan. Macam semalam kuliah maghrib dekat Hussein On, Surah As-Siddiq tu. Seorang, dua orang je pun. Tak berani kalau nak datang pun. Hadis ni Nabi kata, orang perempuan yang taat kepada suami. Rupa-rupanya, antara keistimewaan untuk orang perempuan yang taat kepada suami, hari kiamat, dia boleh masuk syurga istimewa. Dia boleh masuk syurga seorang-seorang je. Kalau suami dia tak betul, tu cerita lain. Suami tak semayang, suami tak kesurau katakan, suami buat hal, tapi dia tetap taat dengan suami, dia boleh masuk seorang-seorang ke syurga bersama dengan Nabi, para Nabi. Suami tak ada pun tak apa. Janji satu je, dia taat dengan suami dia. Dan benda nak taat dengan suami ni punya susah, nak taat dengan suami punya susah. Berserban macam mana pula ustaz tu ceramah, berjubah macam mana pun dia berceramah, tapi kalau bini tak dengar cakap, tak dengar juga. Ada je benda dia tak puas hati tak? Ada tak puas hati. Walaupun ustaz tu ceramah kat meja ni kan, kalau bini tu tak cari salah, ada. Tapi once dia taat dengan suami dia, dia boleh masuk syurga senang-senang je. Senang-senang masuk syurga orang perempuan. Tuan-tuan, mungkin kita tak mampu nak didik isteri kita untuk taat kepada kita sepenuhnya. Tapi didik anak perempuan kita. Bapa ingat elok-elok, anak perempuan bila dah berkahwin dengan seorang lelaki, dia wajib taat suami dia. Mak bapak tertinggal kat belakang dah kat situ. Orang perempuan, dia kahwin dengan seorang lelaki, tanggungjawab yang pertama atas nombor satu tu suami dia. Bapak duduk bawah dah, mak duduk bawah. Kena faham benda tu kita sebagai bapak. Jangan bergaduh dengan menantu lelaki kita. Jangan. Kau tak ingat ke, kau tak kenang ke jasa bapak dulu, yang kau boleh kahwin dengan anak aku ni sebab akulah. Habis semua cerita tu kan. Yang kita pula lupa, kau dah serah anak kau dekat lelaki tu, kita tak ada hak dekat situ. Sebab syurga isteri, anak kita perempuan letak pada suami dia.
Jangan sebab mak bapak kita menyebabkan anak perempuan derhaka kepada suami. Kita penyebab. Suami tu, menantu kita lelaki tu, ingat kita orang lelaki, berkahwinlah macam mana sekalipun, kita dah kahwin. Bawah kita, ni suami, orang yang pertama yang patut kita bertanggungjawab adalah ibu kita sendiri. Kemudian bapa kita. Kemudian ibu mertua kita. Bapa mertua kita. Nombor 5 baru isteri. Maknanya kita orang lelaki dengan mak bapak takkan putus walaupun dah berkahwin. Dengan mak bapak itu tanggungjawab utama. Cumanya sebagai orang lelaki kena cerdik nak bahagi sama rata antara isteri dan juga mak bapak kita. Tapi orang perempuan memang direct pada dia punya suami. Itu sebab kita jangan campur urusan anak perempuan kita dengan suami, melainkan dia minta pendapat, tu cerita lain. Tapi jangan buat keputusan. Kau ni asyik beraya rumah laki kau je. Mamak bila nak beraya. Itulah antara benda yang tak sepatut keluar daripada perkataan seorang bapa, tak boleh. Kalau laki dia tu, menantu kita lelaki, nak beraya rumah dia setiap tahun, kita tak boleh larang. Ni yang pentingnya belajar ni. Bila kita tahu kan, tak apalah. Serah aja pada soal, pandailah. Pandailah dia nguruskan. Jangan engkau kalau kau tak balik rumah bapak, kau nak derhaka kau. Dah nak perempuan bersalah dah. Nak ikut bapak ke, nak ikut suami? Siapa yang menyebabkan anak perempuan derhaka kepada suami? Kita lah. Budak tu bersalah. Nak kat bapak ke, nak dekat suami? Tuan-tuan jangan. Bila kita ngaji, belajar kitab ni, dalam hadis dah sebut dah. Perempuan yang taat kepada suami masuk syurga bersama dengan para nabi tanpa dihisap. Kita ngajar anak perempuan kita ajar anak perempuan taat pada suami. Kalau dia masuk syurga tanpa dihisap, kita bapa yang mengajar, kita pun boleh masuk syurga tanpa dihisap. Sebab kita ngajar anak perempuan kita didik taat kepada suami. Melainkan kes-kes tertentu. Buka dalam nama undang-undang keluarga Islam katakan, suami tak bagi nafkah, suami pukul isteri, suami tak balik ke rumah. Yang itu memang bapa kita ataupun kita sebagai bapa boleh bawa anak kita pergi dekat mahkamah, failkan perceraian. Itu boleh dibenarkan. Ada keadaan ketaatan tu tadi boleh dilawan dengan sebab tertentu. Itu sebab kita kena faham elok-elok. Sebab susah nak dapat isteri yang taat pada suami. Sangat susah. Nak dapat redha tu. Sebab orang perempuan dia boleh masuk syurga dengan redha daripada suami, selagi mana suaminya tidak menyuruh dia melakukan maksiat. Kalau suami kata kau buka tudung kau, isteri tak ikut. So isteri dapat pahala sebab syariat Allah Ta'ala lebih utama berbanding dengan perintah suami. Sebab perintah suami bertentangan dengan syariat. Itu sebab tuan-tuan, sebagai bapa ni, saya banyak sebut, nak bapa beritahu dekat isteri kita, bila dah serahkan anak perempuan kita pada orang lelaki, jangan campur apa-apa. Nasihatkan je, okey, dekat suami tu semayang elok-elok, jaga elok-elok anak ayah ni elok-elok. Cakap je. Sebab kita nak bagi dia peluang masuk syurga dengan sebab taat kepada suami dia. Isu bercerai laki bini, menantu kahwin dengan perempuan lain, isteri nombor 2, mak mertua pak mertua campur. Kau nak duduk apa lagi dengan laki kau tu? Dah terang-terang perangai macam tu, anak perempuan ni dah boleh redha dah, tak apa lama kan. Tapi mak dia cucuk. Kau nak buat apa lagi? Masuk punya hal cerita cerai. Anak kau bercerai, kau dapat apa? Kau seronok tengok anak kau bercerai? Saya bukan nak sokong kahwin dua, tak. Saya nak cerita dengan sebab mak bapak campur bercerai. Kan? Jadi kan? Tapi kalau mampu dia kahwin lah kan. Macam Haji Basri kan. Dia pengerusi, dia konolah tunjukkan contoh dulu kan. Nolak kat orang lah. Nanti kalau nampak Haji Basri asyik tidur kat surau tu, faham lah tu.
Apa pasal tidur kat surau? Tak, itu Qiyamul-Lail nama dia. Saya nak sebut tuan-tuan, banyak kes berlaku kan, keluar dekat surat khabar kat TV kan, asal tak cerai pun, tapi masuk family, habis. Padahal dah elok dah pun, tak ada apa sangat pun, tapi dia cucuk. Aduh, sian budak tu. Itu sebab saya minta pada mak bapak, kita sebagai ayah, bantu anak kita untuk dia faham kewajipan dia kepada suami dia. Bukan kita jadikan anak kita bersalah dalam hidup dia. Bab raya contohnya, dia bincang laki bini tu cerita lain. Dia bincang, okay, tahun ni raya kat sini, tahun depan kat rumah awak, boleh? Itu dia bincang. Jangan kita menentukan, kau nak kahwin dengan anak ayah ni, boleh? Tahun ni raya kat sini, tahun depan kat sana. Dalam pakej perkahwinan, itu syarat dia kan. Kau setuju yang ni, baru kau kahwin dengan anak aku. Mana ada hukum pakai macam itu? Bapak dengan bini bukan main lagi, betul tak? Kau rasa betul kau dengan bini kau kan? Ingat syurga kau duduk kat aku. Habis asal kau tak ajar anak perempuan kau, syurga anak perempuan kau dekat laki dia. Oh, kita dah pegang lah gitu. Tuan-tuan, ajar anak perempuan kita. Saya kalau ada orang muslimat perempuan kat belakang, saya ceritalah orang perempuan kan, apa dia patut buat pada suami dia. Dalam hadis yang lain Nabi sebut apa? Kalaulah tidak ada hukum yang mengharamkan, kalaulah ada hukum yang membolehkan manusia sembah manusia, aku akan perintahkan perempuan isteri sembah kepada suami. Maksud sembah tu apa? Taat betul-betul dengan suami kau. Kalau tidak ada sebab yang kau nak melawan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi fala tuti'huma. Ayat surah Luqman ni Allah tujukan kepada anak-anak, kalau mak bapak kau suruh kau kepada maksiat, jangan taat pada mak bapak kalau suruh kepada maksiat. Sama juga kalau suami suruh kepada maksiat, jangan kau ikut cakap laki kau. Yang itu tak boleh tak ikut cakap laki. Itu yang boleh tak ikut cakap laki. Yang lain kena ikut cakap laki. Hidup dekat dunia nak dapat redha. Saya pesan pada kita orang lelaki, didik anak perempuan kita untuk taat kepada suami. Didik elok-elok. Selebih perbincangan. Yang ketiga kata Nabi, wal waladal barra biwalidayhi, anak lelaki yang berbuat baik kepada orang tua. Tuan-tuan saya dah sebut tadi, kita orang lelaki. Selagi mana mak bapak tak mati, jaga mak bapak sampai dia mati. Bercita-cita, anak lelaki tolong bercita-cita, mesti dalam hidup kita mak bapak sakit, aku nak jaga mak bapak aku. Biar dia mati atas riba kita. Kita anak yang mengajar dia kalimah la ilaha illallah. Kita tutup mata dia. Kita mandikan jenazah dia. Kita kafankan dia. Jadikan imam. Ayah kita meninggal dunia, mak meninggal dunia. Kita doa tepi kubur. Mesti ada cita-cita. Jangan bagi alasan rumah aku kecil lah, itulah, inilah. Kau tak boleh buat yang ni, apa yang kau boleh buat? Ambil peluang tu. Mak bapak dah mati pun masih lagi ada hak mak bapak kepada anak-anak. Mati mak bapak, selesaikan cepat-cepat jenazah dia, settlekan hutang dia, settlekan wasiat dia, settlekan apa nazar dia, keinginan dia. Sambungkan pula ukhuwah dengan kawan-kawan mak bapak yang dah meninggal dunia tu tadi. Siapa kawan baik mak ayah kita? Cari pula. Gitu tuan-tuan, itu dah mati, hidup lagi dah. Hadis Nabi kata wal waladal barru, anak lelaki. Ni anak lelaki ni. Hidup cari hidup, mati cari mati mak bapak kita. Jangan tolak adik tu, tolak kat abang tu, tolak kat kakak tu. Habis kau buat apa? Nabi sebut dalam hadis, alangkah ruginya orang yang tinggal bersama, hidup dengan mak bapaknya yang sudah tua, tetapi mati tak masuk syurga. Apa maksud Nabi nak beritahu? Kau ada mak bapak yang sakit, tapi kau tak jaga mak bapak kau yang sakit. Nabi kata, rugi kau, masuk neraka kau. Tak nak peluang, ambil peluang jika orang tua sakit. Orang tua sakit, biasalah. Berak merata. Asyik nak marah, macam mana? Dah itu mak bapak kita kan. Tapi pahala jaga. Nabi tujukan kepada anak lelaki. Tuan-tuan, pahalanya besar tak? Kenapa pahalanya besar? Anak lelaki jaga orang tua boleh masuk syurga tanpa dihisap. Sebab tak banyak anak lelaki yang buat kerja macam itu.
Banyak anak perempuan yang buat. Sedangkan tanggungjawab ni kena pada anak lelaki. Melainkan mak selesa dengan kakak kau. Okey, kita anak lelaki buat apa? Bila dia pergi sakit, buat pergi klinik, bagi duit, itu yang boleh kita buat. So tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat beramal dengan 3 amalan. Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, isteri taat pada suami, didik anak perempuan kita. Yang ketiga, jaga mak bapak yang tua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, insya-Allah. Okey. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba' wa min istajabulah rabbi ja'alna muqimas salah Dariyatina Rabbana wa taqabbal du'a walhamdulillahi rabbil alamin. Menapun mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.